Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan satu lagi cerita pengalaman yang sangat luar biasa, peliknya, menarik untuk kita jadikan iktibar dan pengajaran. Disampaikan kepada Abang melalui email. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini berlaku pada tahun 1999 dekat satu kawasan Pontian di negeri Johor. Dan cerita ini disampaikan oleh seorang makcik berpangkat makcik, nama dia Makcik Rubiah. Makcik ni cerita dekat Abang, sebenarnya sebelum dia cerita, dia hantarkan SMS dulu. Tapi ceritanya tidak begitu, Abang rasa perlu telefon makcik ni sebab nak rasa betul-betul apa benda yang dikatakan, yang dimaksudkan dalam cerita kali ini. Jadi cerita kali ini adalah berkenaan dengan pengalaman Makcik Rubiah sendiri. Makcik Rubiah sebenarnya adalah anak kepada seorang bidan. Mak dia adalah seorang bidan yang sangat terkenal dekat kawasan Pontian. Sejak daripada dulu banyak orang dapatkan khidmat bidan Makcik Rubiah ni. Makcik Rubiah adalah anak yang terakhir daripada 4 orang adik-beradik. Dia ada seorang kakak yang sulung, lepas tu ada abang nombor 2, abang nombor 3 dan juga akhirnya Makcik Rubiah. Makcik Rubiah ni bekerja sebagai seorang guru dekat kawasan tu. Kakak dia pula bekerja sebagai seorang pegawai kerajaan pada waktu tu. Dan pada waktu tu sebenarnya peristiwa ni berlaku, Makcik Rubiah masih lagi muda, dalam lingkungan 50-an lah pada waktu tu. Dan dia sangat aktif dalam aktiviti-aktiviti sekolah dan dia rapat dengan adik-beradik dia, terutama dengan kakak dia. Apa-apa pun diceritakan dengan kakak dia kalau ada apa-apa masalah dekat kawasan pejabat dan juga sekolah. Ceritanya bermula bila pada satu hari mak mereka sakit. Mak mereka ni adalah seorang bidan yang terkenal. Jadi bila sakit menjadi buah mulut ramai orang. Nak pula mak dia sakit ni bukan sebarang sakit. Dengan keadaannya kurus, dengan dia tak boleh bangun, tak boleh makan. Ada kalanya saja mak dia boleh berjalan, tapi itu pun perlu dipapah dan didokong sebabnya memang betul-betul tak larat. Mula-mula mereka sekeluarga ingatkan si emak ni tadi sakit-sakit biasa, bawalah pergi hospital. Tapi bila sampai dekat hospital, lepas buat check up, doktor bagi tahu tak ada apa-apa sakit. Jadi mereka semua bawa balik ke rumah. Selepas bawa balik ke rumah, perlulah dipanggil, dicari cara rawatan alternatif yang lain. Jadi Makcik Rubiah dan adik-beradik yang lain berpakat untuk panggil ustaz ataupun imam, mana-manalah yang mereka jumpa, untuk panggil datang ke rumah, minta ditengok-tengokkan mak ni macam mana. Jadi cari, jumpalah dengan seorang imam. Imam tu pula memang agak terkenal dengan mengubat orang-orang yang ada penyakit-penyakit berkaitan dengan alam sebelah. Jadi selepas imam tu datang, imam tu tengok, dibuat semayang hajat, ada upacara sikit, baca-baca doa sikit. Jadi imam tu buat keputusan, buat kesimpulan. Dia beritahu yang Makcik Rubiah sebenarnya ada pendamping. Jadi pendamping tu semakin kuat sebabnya mak dia semakin lemah. Disebabkan mak dia ni semakin lemah, jadi tak dapatlah dia nak buat beberapa benda yang sepatutnya dia buat seperti yang dijanjikan dengan makhluk alam sebelah tu. Contohnya macam bagi makan, buat sesuatu, upacara. Tapi tak dapat nak dibuat sebabnya mak dia dah semakin uzur. Waktu tu mereka adik-beradik agak terkejut dan agak tersinggung jugalah dengan apa yang ustaz tu cakap, imam tu cakap. Sebabnya selama hidup dia tak pernah tengok mak dia sediakan sajian untuk makhluk alam sebelah ke, atau mak dia pergi membaca mentera-mentera ke. Jadi antara percaya dengan tak percayalah dengan apa yang si imam ni cakap. Jadi Makcik Rubiah pun berbincang-bincanglah dengan adik-beradik apa tindakan yang perlu mereka lakukan selepas tu. Jadi lepas bincang punya bincang, diorang pun berpakat untuk tanya sendiri dengan si emak ni tadi. Walaupun emak dia dalam keadaan yang tak boleh nak jalan sangat,
uzur lah, sangat uzur, dan makan pun dah kurang tapi masih lagi boleh bercakap. Kalau bercakap tu lancar aja. Jadi dia pun adik-beradik bertanyalah dengan si emak ni tadi, berkumpullah dia pada satu malam, tanya, mak betul ke mak seperti yang ustaz cakap mak ni ada bela? Mula-mula mak dia cakap tak ada, mak tak pernah ada bela. Di paling kanan kiri badan dia, dia tak nak jawab soalan anak-anak dia dengan terang-terangan. Jadi lepas dipujuk nak pula kakak dia yang pujuk mak dia, memang kalah dengan kakak dia sebab kakak dia memang rapat betul dengan si emak tadi. Jadi selepas dipujuk-pujuk, akhirnya mak dia menangis. Mak dia beritahu memang selama ni mak ada pendamping, dan pendamping tu bukan sebarangan, dan benda tu sangat susah untuk diputuskan. Rupanya nenek diorang, moyang diorang, dan moyang semua yang perempuan dalam keluarga tu kebanyakannya bekerja sebagai seorang bidan kampung. Jadi dengan kata lain, benda tu didapat secara turun-temurun. Mak dia kata ini bukan saka, ini bukan pendamping, ini sahabat gitu. Wah, dia nak sedapkan ayat. Jadi dia kata ini sahabat yang menolong mak, menolong nenek kau, moyang kau lagi. Jadi dah jadi macam tu, si adik-beradik ni semua pakatlah nak tanya mana datangnya, macam mana nak putuskan, dan apa keburukannya kalau benda ni tak diputuskan. Jadi mak dia beritahu dulu moyang diorang yang dulunya duduk dekat kawasan, abang nak tercakap lepas, ada rahsia yang abang terpaksa sembunyikan. Dulu moyang diorang ni adalah seorang bidan yang terkenal dekat kawasan Johor, dan dia ada seorang pendamping yang dikatakan puteri dengan dayang-dayangnya, dan benda inilah yang menjaga keturunan diorang. Dan benda ini akan turun daripada satu anak ke satu keturunan yang hanya turun pada perempuan. Mereka akan turun dan mereka akan diajar macam mana untuk jadi bidan. Dengan kata lain, sewaktu emak dia dapat puteri dan dayang-dayang ni, si emak ni tadi tak tahu pun macam mana nak jadi bidan. Tapi selepas dapat benda tu, barulah mak dia boleh jadi bidan. Diajar macam mana jadi bidan. Jadi si anak-anak ni pun tanyalah macam mana diajar untuk jadi bidan. Rupanya selepas emak ni tadi dapat ilmu daripada nenek mereka, benda-benda tu datang dalam mimpi, ajarkan si emak ni tadi beberapa cara dan petua-petua macam mana nak jadi seorang bidan yang terkenal. Tak kisah bidan terkenal, bidan yang bagus. Tak kisahlah anak menyongsang bawah, menyongsang depan, ataupun apa benda lah yang berkaitan dengan penyakit perempuan dan juga penyakit yang nak bersalin. Bersalin bukan penyakit tapi cara untuk bersalin, diajar dalam mimpi. Jadi selepas dipraktikkan, si emak ni tadi boleh menyambut kelahiran bayi, dan apa pun masalah yang berkaitan dengan ibu mengandung, ibu bersalin, mak dia akan selesaikan. Kalau mak dia tak dapat selesaikan, mak dia akan seru benda tu. Dan sewaktu mak dia seru, benda tu boleh masuk dekat dalam badan, mak dia boleh rasa kehadiran. Jadi bila dengar Makcik Rubiah dengan kakak dia, dengan abang dia dengar macam ni, mak dia cerita dalam keadaannya bersungguh-sungguh, mak dia ni tahu ke tidak benda ni adalah sebahagian daripada kurafat, benda-benda yang berkaitan dengan pertolongan makhluk alam sebelah, tak dibenarkan dalam Islam. Jadi si kakak ni beritahulah, mak dah ambil ini adalah benda kurafat mak. Jadi nak tak nak, mak pun dah uzur, mak kena putuskan hubungan dengan dia. Melawan orang tua tu, mana boleh putuskan? Ini keturunan kita, ini yang menjaga keturunan kita. Tanpa dia, keturunan kita akan jadi porak-poranda. Astaghfirullahalazim. Takut anak-anak ni. Makcik Rubiah pun takut bila dengar pengakuan mak dia. Jadi nak buat macam mana? Carilah ustaz-ustaz. Macam mana nak putuskan ilmu ni? Cari, akhirnya jumpa. Bila ustaz tu datang, ustaz tu beritahu. Dia dah buat sembahyang hajat, dah apa benda. Dia kata benda ni dah ada dekat mak mereka dah terlalu lama. Dan benda ni dah ada dekat keturunan mereka lebih daripada 10 keturunan. Dengan kata lain, makhluk ni yang nama puteri dan dayang-dayang ni bukan berumur setahun jagung, tapi dah ratusan tahun. Dengan kata lain, kalau ustaz tu cakap, kalau diputuskan, dia akan datang balik. Jadi diorang ni tanya, macam mana nak putuskan betul-betul supaya benda tu takkan datang balik? Ada dua cara ustaz kata. Yang pertama, salah seorang daripada anak mesti ambil benda ni. Kalau tak anak pun, anak sepupu, anak saudara yang perempuan kena ambil. Itu cara pertama untuk putuskan daripada mak dia. Yang kedua adalah, cara kedua,
mak dia sendiri perlu amalkan beberapa zikir yang tertulis dalam Al-Quran supaya benda tu rasa panas setiap kali didampingi. Dengan kata lain, cara kedua ni memang mak dia takkan buat sebab mak dia dah anggap apa yang hadir, yang mendampingi dia selama ni adalah sahabat dia. Jadi memang tak akanlah dia halau. Dah memang sahabat baik. Jadi bincang punya bincang, akhirnya mereka pun cakap, kita kena bersetujulah untuk ambil barang ni daripada mak. Jadi Kak Rubiah dengan kakak dia berbincang. Salah seorang dari dia orang berdua perlu ambil benda ni. Kita minta mak yang tanya, beritahu siapa antara kita berdua yang mampu untuk bawa benda ni. Tak pasal-pasal selepas dia beritahu dengan mak dia boleh cakap apa? Aku nak Rubiah yang ambil sebabnya aku tengok badan Rubiah lagi kuat daripada badan kakak. Dengar dia apa yang mak dia cakap, Makcik Rubiah rasa macam tak tersiat perut dia. Dia tahu benda ni adalah khurafat. Tapi nak buat macam mana? Kalau tak diputuskan dengan mak dia sakit tak habis-habis. Jadi bila bincang adik-beradik, fikirkan cara dia macam ni. Dia ambil, lepas tu dia dah dapat benda tu, dia pergi jumpa ustaz, diputuskan. Itu dia orang punya planning. Ingat planning tu senang-senang nak jalan. Okey, tak apalah. Jadi seperti hari yang dirancang dan dicadangkan, panggillah ustaz yang tadi tu datang balik. Jadi ustaz tu kata, sebenarnya untuk memindahkan makhluk tu daripada satu tuan ke satu tuan, saya tidak diperlukan. Caranya bergantung kepada tuan punya macam mana dia nak bagikan, turunkan. Jadi bila tanya dengan mak, si emak ni beritahu apa? Engkau ikut apa yang aku baca, Busu. Dia panggil Rubiah Busu, Makcik Rubiah Busu. Kau ikut apa yang mak baca. Kalau baca kau lancar, benda tu akan ikut dekat engkau. Kau jangan risau, Busu. Badan kau sihat, engkau akan umur panjang. Memang betul umur panjang. Tapi badan sihat tu memang bukan jaminan lah. Ini semua adalah kerja Allah Ta'ala kan. Jadi yang Makcik Rubiah ni fikir, okey, dia betulkan niat dia. Dia ambil benda ni bukanlah untuk diamalkan, tapi dia nak ambil supaya mak dia dapat diputuskan daripada ilmu tu, supaya mak dia boleh berada dalam keadaan tenang. Itu dia punya cita-cita, dia punya niat hati, bukan untuk mengamalkan ataupun untuk menjadi bidan. Memang jauh sekali, tengok darah pun boleh pengsan, dia kata. Jadi dia pun ikutlah apa yang mak dia bacakan, disaksikan dengan ustaz dan dengan ustaz yang datang tu dan juga adik-beradik yang lain. Makcik-makcik dengan pakcik-pakcik dia tak tahu waktu ni. Ada kaitan sebenarnya. Jadi dia pun ikutlah, mak dia pun bacalah begini, daun kelapa, daun sirih, engkau datang ke bersilih ganti. Abang ikut sikit je lah dia punya mentera dia. Tak adalah banyak-banyakkan khurafat pula ikut abang buhara, abang nak jawab soal kubur. Jadi macam ni. Lepas tu bila dah baca tu, Makcik Rubiah pun rasa tau. Waktu Makcik Rubiah rasa tu, baca tu, dia cakap benda tu meresap masuk dekat dalam badan. Memang rasa macam ada benda lain. Tiba-tiba yang tadi ni Makcik Rubiah kata dia sakit pinggang, sakit kaki, sakit lutut, susah nak semayang, rasa segar, bugar, badan dia rasa kuat. Lain macam dia kata rasanya. Rasa macam benda tu meresap masuk dalam badan, memberi kesihatan yang luar biasa badan dia. Jadi dia pun lepas dah terima tu, dia pun relax lah. Dia cakap dengan kakak dia, rasanya benda tu dah masuk dalam badan dia. Dia takut juga benda ni. Kata kakak dia, jangan risau, nanti bila dah selesai semua ni, kita akan buang. Kita akan sama-sama, akak akan bersama-sama dengan kau akan buang benda tu. Selang 3 hari daripada si emak ni tadi paskan benda tu kepada Makcik Rubiah, akhirnya si emak tadi meninggal dunia. Lupa abang nak beritahu, sewaktu mak dia masih sakit terlantar, ada ustaz beritahu mak dia memang ada saka kan tadi. Jadi selain daripada paskan benda tu pada keturunan, caranya adalah buka bumbung, buka lantai, tapi tak jalan. Mak dia tetap juga tak meninggal. Sebab itulah caranya terpaksa anak dia ambil. Cara terakhir, anak dia ambil untuk putuskan hubungan benda tu dengan mak dia, untuk bagi laluan supaya mak dia dalam keadaan yang tenang pergi menghadap Allah Ta'ala. Itulah pengorbanan seorang anak kan, bila tengok mak dalam keadaan yang sangat teruk, lepas tu cari ustaz macam mana nak putuskan, tapi tak boleh, terpaksalah si anak berkorban.
Dan si anak berjanji, Makcik Rubiah berjanji dia tak akan amalkan apa-apa pun kurafat-kurafat yang benda tu datang dalam mimpi ke apa ke ajar ke, dia buat bodoh je nanti. Dan dia tak amalkan dan dia akan putuskan hubungan benda tu dengan diri dia. Jadi selepas mak dia dikebumikan 3 hari selepas tu, 7 hari selepas tu, Makcik Rubiah dapat mimpi. Betul-betul datang dalam mimpi dia seorang puteri diiringi dengan 7 dayang-dayang. Orangnya cantik tapi berpakaian macam orang lama-lama. Jadi dalam mimpi tu dia beritahu yang dia ni adalah pendamping yang menjaga keturunan ni. Dia warning, dia bagi amaran. Perlu disediakan beberapa upacara untuk menyambut kedatangan dia. Kalau tidak, orang yang mengambil aku akan berada dalam nasib malang dan sentiasa dalam keadaan yang sakit. Pandai benda tu nak ugut. Jadi bila terjaga daripada mimpi, dah jadi huru-hara, Makcik Rubiah pun beritahu dengan anak, dengan suami dia esok paginya. Jadi si suami dia tadi rasa macam, kita nak buat macam mana? Awak pun dah ambil. Dah takut, Makcik Rubiah ni beritahu dengan kakak dia. Kakak dia pun dah huru-hara sebabnya benda tu berani ugut. Kalau benda tu tak ugut, tak apa. Nak beritahu siapa pula ni? Nak tanya apa yang perlu dia buat. Teringatlah adik-beradik mak dia. Jadi Makcik Rubiah dengan si kakak ni tadi, kakak dia pergilah jumpa dengan beberapa orang makcik yang tinggal dekat kampung yang sama. Makcik dia mengucap panjang. Makcik-makcik dia lah ni. Makcik dia mengucap panjang, kenapa kau tak tanya aku dulu? Sebenarnya ada cara lain nak putuskan. Caranya adalah dengan berjumpa dengan kami dulu. Kami ada amalan pemutus. Kami ingatkan mak kamu dah memang buang benda tu siap-siap. Sebab itu kami tengok mak kamu senang aja meninggal. Tak sangka kamu yang ambil ilmu tu. Dah kena marah dengan makcik. Jadi dia kata, Makcik Rubiah tanyalah, boleh tak buat upacara yang pemutusan tu sekarang? Makcik dia cakap memang dah tak boleh lah. Sebab perjanjian dah diperbaharui. Jadi benda tu kena tinggal dekat dalam badan kamu dalam beberapa tempoh masa yang lama. Dan kamu kena buat beberapa upacara untuk menenangkan dia. Kalau tidak, dia tu orangnya ganas. Nampaknya nama puteri, tapi tak seputeri mana, dia kata. Jadi benda tu bahaya. Dia bila dengar macam tu, rasa menyesal dekat hati. Kenapalah sebelum dia ambil ilmu tu daripada mak dia, dia tak tanya dengan makcik-makcik dia dulu. Kalau dia tanya, mungkin benda tu jadi kesudahannya berbeza. Tak adalah dia kena menghadap benda ni. Jadi bila dah macam tu, ditanyalah dengan makcik dia, apakah upacara-upacara? Rupanya upacara-upacara tu semua upacara yang mengarah ke kurafat. Antaranya adalah sediakan sajian. Ada berteh jagung, ada pulut kuning, ada ayam, ada beberapa barang lagi perlu diletakkan dalam satu dulang dan perlu diletakkan dekat kawasan belakang rumah yang kedudukannya di tepi kolam. Dekat belakang rumah mak mereka ada kolam tau. Dia letakkan di tepi kolam, kat situ biarkan. Dan semalaman, bila besok pagi tengok mesti dah tak ada. Dan benda tu perlu dilakukan setiap bulan. Kalau tak dibuat, benda tu akan mengaruk. Mengaruknya macam mana? Kesihatan kau akan terganggu, dia kata. Jadi engkau nanti akan jadi kurus kering sebab darah engkau kena hisap dengan benda tu. Dia bila dengar macam tu, rasa cuak lah. Makcik Rubiah kata, Allah janganlah jadi macam tu. Takkan aku nak buat kurafat-kurafat, makcik, kata. Jadi bila dah bincang-bincang dengan kakak dia, kita tak boleh jadi ni. Kita kena cari ustaz segera yang mungkin untuk putuskan hubungan dia dengan puteri dan 7 orang dayang dia. Cari, jumpalah ustaz. Bukan ustaz yang itu, ustaz yang lain. Bila dah jumpa dengan ustaz tu beritahu apa? Dia tak boleh nak buat sebab ilmu yang diambil di puteri 7 puteri ni, 7 puteri dengan 7 dayang ni adalah ilmu yang dah terlalu lama, yang dah menjaga keturunan ni ratusan tahun. Jadi nak putuskan bukan sebarang, melainkan kalau si Makcik Rubiah ni perlu menghafal beberapa surah dalam Al-Quran yang mana surah tu menjadi pelindung kepada dia, dan juga dia perlu amalkan zikir ribuan, bukan ratusan, ribuan zikir untuk putuskan. Makcik Rubiah kata memanglah boleh amalkan, tapi dengan kata lain benda tu bukan akan pergi dengan segera. Kena amalan tu perlu berterusan, barulah benda tu boleh keluar. Tapi sepanjang tempoh tu dia terpaksa buat amalan-amalan kurafat, buat sajian-sajian tu. Kalau tidak, benda tu akan buat sesuatu pada dia. Jadi fikir, kakak dia cakap mungkin benda ni setakat
mimpi je kot, dia takkan kot buat kereta makcik tu saja nak nakut-nakutkan, kau buat bodoh lah dek, kau sembahyang macam biasa, kau selawat Nabi banyak-banyak. Jadi bila dapat galakan daripada si kakak ni tadi, Makcik Rubiah kata okey, dia tak nak buat apa-apa, dia buat bodoh je ni, dia buat bodoh. Setiap malam dia mimpi puteri yang sama, tapi keadaan puteri itu berubah. Mula-mula cantik, hari kedua hodoh sikit, hari ketiga makin hodoh, hari keempat hodoh betul. Cukup seminggu, benda tu dah tak jadi macam puteri, dah hodoh sangat, dan setiap kali dia mimpi, benda tu akan cuba cekik dia, bekerja. Dalam mimpi tu dia berlari, benda tu kejar daripada belakang nak cekik dia. Ya Allah, setiap kali dia bangun tidur, dia rasa macam tak tentu harah, berpeluh-peluh, rasa macam nak menangis, rasa macam tak selamat. Jadi, tapi apa yang dia buat? Dia bangun, dia solat malam. Itu je lah yang boleh dia buat. Dan sejak daripada tu, dia sering batuk, yang menyebabkan dia sebagai cikgu terpaksa cuti. Asyik batuk je dekat dalam kelas. Akhirnya dengan suara-suara dia pun tak ada, tak boleh keluar. Terpaksa dia ambil cuti daripada mengajar. Ambil lah surat doktor semua sebab dia batuk dan juga dia tak boleh keluar suara. Masalahnya yang tak boleh keluar suara tu bila kat sekolah je, bila dia keluar daripada rumah, nak beli ikan pun tak boleh. Tapi bila balik dekat rumah, suara dia lancar je. Nak baca surah ke, nak baca apa ke, okey je. Tapi dia keluar daripada rumah, suara dia tak ada. Itu dah satu hal. Lepas tu batuk pula tu. Lepas tu kaki dia naik macam kudis. Kudis yang bila letak aja krim, tapi krim tak jalan. Ada juga dipanggil ustaz untuk buat alin. Orang panggil alin daripada telur. Gunakan telur untuk alin, keluarkan bisa-bisa yang ada dekat kaki. Tapi masalahnya, dah dekat 20 biji telur, alin tetap juga keluar, tak kunjung habis, masih lagi keluar sampailah ke sudah. Benda tu menyebabkan Makcik Rubiah stres dan dia tak lalu nak makan. Dah tak lalu nak makan. Dia waktu tu dia kata dia dah begitu kurus, sampaikan dia tengok suami dia pun dah tak ayat. Dia dah tengok suami dia pun dah jadi marah. Dan dia rasa suami dia macam suka mengejek-ngejek dia. Padahal suami dia tak ada buat apa-apa. Dengan anak-anak jangan cakaplah, dia asyik maki je. Walaupun seumur hidup Makcik Rubiah kata dia tak pernah maki anak-anak dia. Tapi sejak daripada benda tu datang kepada dia, lepas tu buat benda-benda pelik, dan datang dalam keadaan mimpi, itu membuatkan dia punya kehidupan kucar-kacir sangat-sangat. Tapi yang lebih teruk lagi, yang menyebabkan dia rasa macam benda ni perlu diputuskan dengan segera, bila satu malam dia mimpi. Dia mimpi benda tu datang dekat dia, dah meracau-racau dalam tu, dia dah selawat Nabi, Allahu Akbar semua dah. Tapi benda tu dengan rambut mengobang, dengan dia punya kain berkibai-kibai, kata dalam tu, dia datang dan cekik Makcik Rubiah. Lepas tu pula kaki dengan tangan dia dipegang oleh 7 dayang-dayang tu, dan bentuknya bukan lagi bentuk dayang, dan bentuk-bentuk lebih kurang macam makcik rockers. Waktu tu dia meronta-ronta, macam nak menangis. Tiba-tiba dia rasa pipi dia sakit macam kena lempang. Dia buka mata, rupanya dia tengah cekik suami dia, dan suami dia tumbuk pipi dia. Mujur lah dia kata. Tapi waktu suami dia tumbuk pipi dia masih lagi mencekik suami dia. Terkejut lah waktu tu. Jadi kecoh lah malam tu. Tak adalah malam sangat, dia kata lebih kurang pukul 2 pagi macam tu. Kecoh, anak-anak pun bangun. Dah kenapa mak dia? Bapak dia kata, mak kau ni cekik abah. Abah dah rasa macam nak mati, dah duduk sebelah dia dah. Keadaan dia jadi makin teruk. Jadi bila fikir-fikir balik, perlu diputuskan segera. Apa pun caranya, kena cari orang yang pandai macam mana nak putuskan ilmu ni. Kisah Makcik Rubiah mendapat perhatian. Kawan-kawan daripada saudara mara semua tahu. Dia dah makin lama makin teruk. Syaratnya satu je dia kata. Dia kena buat persembahan. Bukanlah persembahan, maksudnya kena menyediakan alat-alatan makan untuk benda tu makan. Itu je. Tapi Makcik Rubiah tetap juga dia pegang pada iman dia. Dia kata mati pun matilah, dia tak akan buat khurafat. Dia tak nak susah nak jawab soal kubur nanti. Walaupun 5 soalan dalam kubur kan, tapi bukan senang-senang nak jawab kalau iman dah direntap daripada hati kan. Jadi dia kata dia tetap juga tak nak buat. Sakit pun sakit lah. Dia minta tolong adik-beradik, suami, anak-anak dia, tolonglah cari orang-orang yang pandai-pandai buat ruqyah, betul-betul ruqyah untuk putuskan hubungan dia dengan makhluk alam sebelah ni. Cari pertolongan Allah Ta'ala. Kan kalau kita doa dalam keadaan yang terinaya, doa kita pasti akan dimakbulkan Allah Ta'ala. Akhirnya berjumpa. Nun jauh daripada Kelantan sana.
Sebenarnya orang tu memang dekat Kelantan terkenal dengan dia boleh pandai meruqyah. Memang orang ramai kenal. Cumanya pada waktu tu dia tu mengantar pengantin ke Pontian. Lepas tu bila mengantar pengantin Pontian, orang-orang saudara mara dekat Pontian ni pun berceritalah tentang si Makcik Rubiah ni. Banyak sebenarnya ustaz-ustaz, imam-imam yang cuba untuk putuskan tapi tak juga berjaya. Jadi jumpalah ustaz yang daripada Kelantan ni. Dia bukanlah ustaz, dia imam lah. Dia dah tua lah. Dia kata dia umurnya pada waktu tu lebih kurang umur 70 lebih lah. Jadi bila dah macam tu, si tuan guru ni tadi panggil tuan guru. Si tuan guru ni tadi memang kalau pantang dia dengar, kalau ada berkaitan dengan makhluk alam sebelah, memang dia turun tangan. Dia akan bagi bantuan. Tak payah bagi bayaran apa-apa. Dia memang tolong ikhlas Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi bila dengar macam tu, dia pun datanglah kat rumah. Permintaan pertama dia adalah, dia nak tidur dekat rumah ni, dia akan mengubat orang ni selama 7 hari. Dan dia perlu buat dekat rumah ni dan perlu sediakan tempat dia tidur. Tak kisahlah dia kata nak tidur orang tamu ke kat bilik ke, tak kisah. Tapi ruang tu sesuai untuk dia dan isteri dia. Dua-dua. Walaupun tak kenal, dia kata, tapi nampak sangat tuan guru tu memang betul-betul niat nak menolong. Disediakanlah tempat satu bilik dekat rumah tu, tempat Makcik Rubiah dengan suami dia sediakan satu bilik untuk tuan gurunya dengan isteri dia. Jadi hari pertama ustaz tu duduk dekat depan Makcik Rubiah. Dibacalah beberapa potong ayat Quran sebab dia nak pastikan apa yang ada dekat dalam badan Makcik Rubiah ni memang betul-betul benda yang boleh dibuang. Selepas dibacakan, Makcik Rubiah kata waktu tu dia tak sedar. Dia rasa dia penat sangat. Dia rasa dalam mimpi dia, waktu dia tak sedar tu, dia bermimpi macam dia dipukul-pukul badannya dengan cemeti. Sakitnya tak boleh nak cakap. Dan bila dia buka mata, dia tengok anak-anak dia, suami dia ada, adik-beradik dia ada juga makcik-makcik yang ada pada waktu tu. Jadi dia bercerita sebenarnya apa yang terjadi daripada mak dia, kata tanya dengan anak-anak dia. Jadi anak-anak Makcik Rubiah ni beritahulah waktu ustaz tu baca ayat-ayat Quran, benda tu datang tu, muncul dekat dalam badan Makcik Rubiah dan benda tu bercakap dengan tuan guru tu, semua orang dengar. Tapi dalam suara Makcik Rubiah lah kan. Dia beritahu yang dia memang diminta untuk menjaga keturunan ni hingga hari kiamat. Korang ajar tak korang ajar? Perjanjiannya dia perlu jaga keturunan ni hingga hari kiamat. Kiamat baru benda tu putus. Itu memang perjanjian yang telah dibuat. Lepas tu si tuan guru ni tadi bacalah beberapa potong ayat Quran. Si emak dia tadi dalam keadaan berguling-guling, menangis-nangis, tapi tak ke mana-mana, kat situ je lah. Dia berguling-guling, jangan putuskan aku dengan keturunan ni. Aku dah duduk dengan keturunan ni, dah jaga keturunan ni lama. Mujur-mujur lah dia tak cekik tuan guru tu. Walaupun tuan guru tu dah tua kan, kalau dia cekik memang hilang nyawa lah terus. Selalunya tuan-tuan guru macam ni selain daripada ilmu agama, dia juga teror-teror silat kan selalunya. Jadi bila dah bacakan beberapa surah, berguling-guling, letaklah di hitam, picit ibu jari, akhirnya benda tu keluar. Tapi keluarnya tak lama, dia akan datang balik. Jadi sejak daripada malam pertama sampai malam ke-7, si tuan guru ni tadi, cara perubatan dia memang sangat unik. Dia hanya buat apa? Dia hanya semayang tahajud aja. Semayang dekat dalam bilik dia akan dengan bini dia, kadang-kadang dia seorang, dia akan semayang je. Semayang dia adalah semayang tahajud pula, semayang hajat. Dan dia kata setiap kali sujud dia perlu habiskan beribu zikir. Tujuannya adalah untuk dia minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Caranya terbaik adalah Makcik Rubiah sendiri yang buat. Tapi dia kata kebanyakan orang tak mampu untuk buat. Saya ni memang dah dianugerahkan kekuatan fizikal, kekuatan hati untuk buat benda ni, untuk membantu orang. Itu je cara ubat dia. Bukannya susah. Bukannya perlu sediakan ayam tonggeng, apa benda, kepala kerbau. Tak ada. Hanya dia solat hajat. Cukup hari ke-7 waktu tu, waktu asar waktu tu, hari terakhir selepas hari ke-7, selepas tuan guru tu buat sembahyang hajat malam tu, dia kata hari ni adalah harinya pemutusan akan dibuat, dan pada waktu asar nanti benda tu betul-betul keluar daripada badan mak dia. Jadi diorang ni semua adik-beradik dah bersedia, adik-beradik, anak-beranak, saudara mara semua dah bersedia. Dan pada waktu tu Makcik Rubiah cakap dia diikat dekat tiang seri dekat rumah tu, rumah pusaka tu. Tujuannya adalah selalunya benda ni akan nak bawa badan sekali.
Dia nak bawa badan sekali, dia tak nak keluar sendiri. Mengikut kata Tuan Guru tu. Betul. Bila habis saja azan asar, tiba-tiba Makcik Rubiah, ni cerita daripada suami dan anak-anak dia, Makcik Rubiah menderam tau. Oh, macam tu. Dan Makcik Rubiah, dia boleh lolos daripada ikatan yang betul-betul ikat kuat dekat tiang seri. Dia boleh lolos macam tu aja. Lepas tu dia berjalan ke pintu. Terus Tuan Guru cakap, tangkap. Kalau tidak nanti dia hilang tak ke mana. Bahaya. Jadi anak beranak saudara mara pegang Makcik Rubiah. Makcik Rubiah tu meronta kuat gila. Sampai tercempak-cempak. Yang kurus-kurus tu semua tercempak. Tapi pegang sekuat-kuatnya. Baiklah ada saudara mara yang memang ahli silat, yang tahu macam mana nak kunci orang yang nak berjalan supaya mengelak daripada benda tu keluar kan, daripada Makcik Rubiah keluar. Jadi dah dikunci, lelaki-lelaki pegang betul-betul, adik-beradik, makcik-makcik dia semua, pakcik-pakcik dia pegang. Makcik Rubiah meronta-ronta. Katanya waktu tu Makcik Rubiah kata yang pegang dia pada waktu tu lebih daripada 20 orang. Itu pun diorang semua bergerak. Makcik Rubiah masih lagi boleh bergerak. Dia nak keluar ke pintu. Syaratnya jangan bagi dia cecah tanah. Dia cecah tanah, susah. Memang susah dia nak putuskan. Sebab dia melalui tanah lah benda tu akan keluar dan patah balik dekat badan yang Makcik Rubiah ni. Jadi diorang semua terpaksa pegang Makcik Rubiah, elakkan Makcik Rubiah daripada cecah tanah. Huru-hara semua pada waktu tu. Dalam keadaan yang cuba pegang, time tu pula dia nak ribut lah, dia nak hujan lah. Time tu lah semua terjadi. Lepas tu dengan budak-budak menangis, dengan anjing lagi dekat luar, huru-hara kat luar dengan angin kuat lagi, dengan petir lagi. Padahal pada waktu tu katanya memang keadaan cuaca terang benderang, tapi entah macam mana datang daripada mana semua ni, Allah Ta'ala dah aturkan lah ceritanya kan. Jadi waktu tu memang sangat sukar, dengan angin yang kuat, dengan tingkap yang banyak tingkap yang pecah disebabkan oleh angin, dengan batu lagi. Betul-betul keadaan dia macam dalam filem. Dan selepas beberapa langkah lagi nak keluar daripada pintu rumah, waktu itulah Tuan Guru baca satu surah. Baca satu surah dekat depan pintu dan dia baca dengan sangat kuat. Pada waktu tu Makcik Rubiah diam dan semua orang lega. Makcik Rubiah tak bergerak dan tiba-tiba Makcik Rubiah pengsan. Bila Makcik Rubiah pengsan tu, sebelum dia pengsan, dia menjoget sekuat hati dan akhirnya dia pengsan. Bila dia pengsan, Tuan Guru tu cakap kalau mengikut daripada apa yang dia tengok, benda tu dah putus daripada keluarga dia. Dah tak ada lagi dah. Tapi perlu ditutup dengan solat hajat beramai-ramai selepas solat asar. Jadi selepas tu Makcik Rubiah pun dibaringkan. Makcik Rubiah tak sedar lagi pada waktu tu. Dan selepas di solat asar, selepas ramai-ramai ke rumah solat asar, ramai-ramai kena buat solat hajat. Diimamkan oleh Tuan Guru tadi. Alhamdulillah, lepas tu Makcik Rubiah sedar. Dan selepas tu tak ada apa-apa berlaku. Selang 7 hari daripada tu Makcik Rubiah mimpi. Dia mimpi 7 puteri itu berangkat dengan satu tandu emas. Dia kata apa? Keturunan kau tak bersyukur dengan apa yang dah dijanjikan. Sepatutnya aku perlu menjaga keturunan ni, tapi engkau tak bersyukur. Jadi aku terpaksa pergi daripada sini. Aku tak akan jaga keturunan kau lagi. Kalau nak jadi apa-apa kat keturunan kau, nak kena baham dengan harimau apa pun, engkau lantaklah. Aku tak nak jaga. Dia cakap macam tu. Jadi tersedar daripada mimpi. Syukur sangat-sangat Makcik Rubiah cakap. Sebab benda tu betul-betul menunjukkan dia dah putus daripada susur galuh keturunan keluarga mereka. Terima kasih sangat-sangat pada Tuan Guru yang mengubat, kata Makcik Rubiah. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita kali ini. Bestkan cerita dia, abang waktu yang adegan yang last tu memang terbayang, macam filem betul keadaannya. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran pada keturunan-keturunan yang ada saka. Itu bukan benda-benda yang biasa, itu benda-benda yang sangat susah untuk diputuskan. Dan Tuan Guru tu yang mengubat tu dah pun meninggal dunia, laki bini pun dah meninggal dunia. Moga-moga ditempatkan di syurga, kata Makcik Rubiah kan. Dia kata dah meninggal dunia, jadi susah. Semakin kurang orang yang pandai dalam ruqyah-ruqyah yang luar biasa macam ni. Jadi janganlah kita ambil benda yang bukan-bukan. Susah nak jawab soal kubur nanti. Okey, sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan hari jadi yang nak abang sampaikan.
Ucapan hari jadi yang pertama, abang tujukan buat makcik Ana. Selamat hari jadi makcik, yang mana hari jadi ni jatuh pada 26 hari bulan 10, iaitu hari Khamis ni kalau tak silap. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi makcik, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan kegembiraan hati. Moga-moga makcik sentiasa dirahmati Allah, diberkati Allah di mana makcik berada. Amin ya rabbal alamin. Ucapan hari jadi yang kedua datangnya daripada seorang bonda. Dia gelarkan diri dia dengan nama Kak Wani Seremban. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat dua orang yang tersayang. Yang pertama, anak dia yang bernama Muhammad Khalis Irfan, yang mana hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 10, genap umurnya 17 tahun. Dan juga buat anaknya yang satu lagi, perempuan bernama Kasih Imani, yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 10, hari Selasa, Isnin, Selasa, hari Selasa kan? Hari Selasa ni, besok lah kan. Genap umur 15 tahun dengan ucapan semoga menjadi anak yang cemerlang dunia dan di akhirat. Dari bonda ucapkan untuk kalian berdua, semoga panjang umur, murah rezeki, semoga diberikan kerahmatan dunia dan di akhirat. Ucapan hari jadi yang ketiga datangnya daripada seorang isteri yang bernama Syazwani Sahrul. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat suaminya yang bernama Muhammad Ikwan, yang mana hari jadinya jatuh pada 9 hari bulan 10, dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tercinta, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan diberkati Allah dunia dan di akhirat. Terima kasih menjadi suami yang sangat penyayang. Ucapan yang seterusnya datang daripada seseorang yang bernama Muhammad Roy. Dia nak ucapkan selamat hari jadi yang pertama buat anak dia yang bernama Nur Hawa Raihana, yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 10, genap umur 3 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak tersayang, semoga Allah sentiasa merahmatimu di mana kamu berada dan semoga mendapat dan diberikan masa depan yang cukup cemerlang. Dan yang kedua dia nak ucapkan, bukan nak ucapkan, dia nak minta doa daripada kita, semoga isterinya selamat bersalin. Rasanya dah bersalin kot sebab ucapan ni dah lama juga dihantar, iaitu Siti Nurhaliza Osman. Dia kata kalau dah bersalin ni Muhammad Roy, daripada JSPL abang juga ucapkan semoga anaknya sihat-sihat selalu dan semoga anaknya sentiasa diberikan kerahmatan dunia dan akhirat. Dan itu adalah ucapan daripada Muhammad Roy. Ucapan hari jadi yang ketiga datangnya daripada seorang isteri yang nama nickname dia Obayashi San. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat suami dia yang bernama Faiz, yang mana hari jadinya jatuh pada 12 hari bulan 10, dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tercinta, semoga dirahmati Allah dunia dan di akhirat, diberikan kebahagiaan, rezeki yang melimpah ruah dan dipanjangkan umur. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita kali ini. Pada yang nak membeli perapan sate, abang masih lagi jual, sambal lara masih lagi jual, coklat chip, kek coklat tu masih lagi abang jual. Abang sediakan link-linknya ada dekat setiap bawah setiap video, boleh tekan link kat situ. Terutama sambal lara, perapan sate dan coklat moist tu adalah produk daripada abang. Abang buat sesuatu lah kan, belajar untuk meniaga. Nabi katakan meniaga ni kan bagus kan. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi besok. Abang cuba untuk buat video hari-hari, tapi dalam minggu ni aja. Tujuannya adalah untuk mempercepatkan. Banyak sangat cerita yang abang dapat ni. Banyak sangat. Jadi abang cuba untuk cepatkan. Hingga berjumpa lagi dalam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.